أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala nikmat dan kesihatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama memanfaatkan waktu kita pada hari ini, khususnya pada hari Jumaat yang mulia ini. Hari yang penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita sama sekali berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dalam suasana cabaran, dalam suasana dugaan yang mendatang sejak akhir-akhir ini telah memungkinkan kita untuk sentiasa membuka minda dan pemikiran kita, hati dan jiwa kita untuk sentiasa mengenang apakah ibrah daripada segala ujian yang sedang kita lalui pada hari ini. Dan apa yang lebih penting, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan segala ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini dalam keadaan yang begitu menakjubkan, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu kesedaran bahawa hanya dengan suatu ujian kecil yang dihadirkan bagi menggegarkan kesedaran kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu cabaran dan ujian yang kita perolehi pada hari ini, sedang penonton sekalian, ada sesuatu yang cukup memberikan kita perasaan insaf kepada Allah sebagai pencipta yang maha agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, sejak akhir-akhir ini kita telah dikejutkan dengan suatu ujian yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini adalah sesuatu yang begitu menakjubkan, membatasi bangsa, budaya, agama, geografi, negara dan sebagainya. Dan kini telah memberikan kesedaran kepada kita bahawa kita sendiri sebagai manusia harus sedar bahawa apakah hikmahnya, apakah ibrah yang harus kita sama-sama lihat dan perhatikan, di manakah kedudukan kita sebagai umat Islam khususnya dan masyarakat manusia umumnya di dunia ini. Apakah sebenarnya suatu peringatan ini kepada kita semua? Apakah kita benar-benar telah melakukan tanggungjawab kita sebagai makhluk di atas bumi Allah Subhanahu wa taala? Inilah antara perkara-perkara yang perlu sama-sama saya ingin berkongsi dengan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada siri ini, tazkirah Jumaat pada hari ini, dalam kesempatan yang pendek ini, saya ingin berkongsi dengan sidang penonton sekalian suatu pandangan tulisan yang telah ditulis oleh seorang tokoh, iaitu Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau telah menulis sebuah kitab kecil tentang bagaimana kita seharusnya sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ujian yang kita hadapi pada hari ini. Antara tajuk buku yang ditulis, buku kecil itu ialah Ashru Wasaya lil Wiqayatil Minal Waba. 10 wasiat, 10 wasiat perlindungan diri daripada kita berhadapan dengan wabak ataupun bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu petanda yang cukup baik untuk sama-sama saya berkongsi dengan sidang penonton sekalian di luar sana. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh sama-sama kita renungi, ada manfaat yang boleh sama-sama kita hayati dan renungi bersama untuk diri kita,
keluarga kita dan juga jiran-jiran kita yang ada pada hari ini, di manakah kita pada hari ini untuk sama-sama kita menjadi manusia yang benar-benar sedar, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tergolong di kalangan mereka yang alpa dan lupa, apatah lagi kita yang ingkar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini sidang penonton sekalian, ya, tulisan Dr. Abdul Razak ini menjelaskan kepada kita tentang 10 wasiat, ya, ataupun secara umumnya daripada apa yang saya faham tulisan buku ini ialah suatu nasihat yang dikutip daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran yang diperingatkan kepada kita bagaimanakah kedudukan kita sebagai umat Islam dalam menghadapi ujian dan bala maupun wabak yang kita hadapi pada hari ini, iaitu COVID-19, ya, Corona COVID-19. Jadi ini suatu perkara yang insya-Allah saya sama-sama akan berkongsi dengan sidang penonton sekalian, antara perkara yang boleh kita perhatikan pada hari ini, sama-sama kita renungi bersama insya-Allah. Sidang penonton dan hadirin Allah sekalian, ujian bala dan wabak ini adalah merupakan suatu perkara yang perlu sama-sama kita renungi, bahawa kita sebagai umat Islam, sebagai manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diuji dengan segala ujian, sama ada ujian yang baik, ujian yang manis, ujian yang indah dan sebagainya, apatah lagi ujian-ujian yang boleh mengundang kepada kesedihan dan juga kemurungan diri kita pada hari ini. Kita perhatikan pada hari ini tidak penonton sekalian, betapa kita diuji dengan ujian-ujian yang cukup menyakitkan. Ya. Ia bukan sahaja menimbulkan pelbagai keadaan-keadaan tidak tenang, tapi hingga boleh menimbulkan kematian dan juga kehilangan saudara yang tersayang. Jadi marilah sama-sama dengan saya pada tengah hari ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, untuk kita menelusuri bersama apakah 10 wasiat yang dinukilkan oleh penulis ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan mereka-mereka yang sedar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wasiat yang ditulis oleh penulis ini, iaitu yang pertama, berdoa sebelum terjangkitnya suatu wabak. Sidang penonton sekalian, ini suatu peringatan, ya, suatu pendidikan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua. Hasil daripada pendidikan Allah inilah dia disampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu supaya kita sentiasa menjadi manusia yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya sesuatu bala ataupun wabak kepada kita. Sidang penonton sekalian, ya, walaupun sekarang ini kita sedang menghadapi bala itu, tidak berarti bahawa kita tidak boleh membacanya atau mengulanginya. Sebab itulah dalam wasiat yang pertama ini dinukilkan, dipetik daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, antara lain yang disebut yang bagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya. Ini suatu potongan hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Yang maksudnya ialah dengan menyebut nama Allah, dengan disebut namanya, tidak akan ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat membahayakan kita. Sidang penonton sekalian, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang penonton sekalian, kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, kejadian kita, permulaan dan pengakhiran kehidupan kita ini sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah mengajarkan kepada kita melalui junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa berdoa supaya kita tidak elakkan daripada sebarang perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita berdepan dengan ujian COVID-19. Ya, teruskan
doa kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada masa yang akan datang. Mungkin dengan pelbagai ujian, virus, ujian keburukan, ujian kesakitan dan sebagainya pada masa yang akan datang. Maka sebab itulah amalan kita untuk membaca hadis ini, potongan hadis ini yang disebut sebagai Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi amalkan tuan-tuan, ya. Sama-sama kita amalkan. Kalau dalam hadis ini disebut 3 kali dibaca pada waktu pagi dan juga 3 kali dibaca pada waktu petang. Maknanya bila kita baca ayat tersebut 3 kali, ya, kemudian ianya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah pada waktu malam. Bila kita membacanya pada waktu pagi, maka ia dihindari daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Jadi ini suatu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sebab kita tidak tahu, sidang penonton sekalian, apakah cabaran, ujian yang kita akan hadapi dalam sepanjang kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua yang dinukilkan oleh penulis buku ini, iaitu apa yang disebut sebagai dalam kita menghadapi pelbagai ujian Allah, menghadapi bala, menghadapi wabak, kesakitan dan sebagainya. Mahu tidak mahu, sidang penonton sekalian, kita harus melihat sejarah, melihat sirah para anbiya. Betapa sirah para anbiya ini menjadi suatu renungan dan pengajaran dalam kehidupan kita. Karena sirah anbiya ini bukanlah hanya untuk difahami oleh kelompok masyarakat mereka, tetapi juga seluruh umat manusia itu harus mengambil iktibar daripada pengajaran yang telah pun dilalui oleh para anbiya wal mursalin, ya. Dan sebab itu dalam wasiat yang kedua ini penulis menyatakan bahawa dalam kita menghadapi untuk mencegah diri kita daripada wabak ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa sebagaimana doa yang telah pun dibacakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, sidang penonton sekalian, bukan sebarangan orang, bukan hanya seorang ustaz, bukan hanya seorang alim. Beliau seorang nabi, baginda seorang nabi, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kaumnya. Dalam kisah yang panjang, ya, kalau kita baca sirah Nabi Yunus alaihi salam, ketika baginda diuji oleh Allah, lari daripada kaumnya atas sebab-sebab yang tertentu, maka ia telah ditelan oleh ikan nun. Daripada ketika itulah datang keinsafan daripada Nabi Yunus alaihi salam. Maka pada ketika itulah Nabi Yunus alaihi salam membaca doa yang telah pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini dinukilkan dalam Al-Quran, ya. Bagaimana doa-doa yang dibacakan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya, ya. Sebab itu dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ini ayat tema dalam doa kita, tuan-tuan. Ya, selepas salat amalkan. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa Nabi Yunus merasa diri sebagai manusia yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan, kalaulah Nabi Yunus seorang nabi, ya, merasai jiwanya itu sebagai orang yang zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apatah lagi kita sebagai manusia biasa, sudah tentu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka sebab itu kita kena perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, sidang penonton sekalian, doa ini sesuatu yang diamalkan oleh kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana doa itu merupakan perisai ataupun kekuatan kita. Kita mulakan setiap kali solat, tuan-tuan, kita doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih mulia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Makna zalim ni bukan setakat zalim kita merosakkan orang, tuan-tuan, tetapi kerana kerosakan, kelemahan,
kehinaan jiwa kita itu kerana kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Suci. Sesungguhnya hamba ini benar-benar tergolong termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Ini wasiat yang kedua tuan-tuan, untuk menghilangkan perkara-perkara keburukan, wabak dan sebagainya. Ini yang diamalkan, yang seharusnya sama-sama kita lihat apakah bentuk-bentuk kesulitan yang boleh menghilangkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan cabaran dalam penghinaan kehidupan kita. Contohnya pada hari ini, sidang penonton sekalian, ya, kita lihat betapa penyakit demi penyakit datang kepada kita. Dan kita lihat cabaran, peningkatan penyakitnya, skala peningkatan kematian pun nampaknya begitu menakutkan. Maka sebab itu tidak ada cara lain tuan-tuan. Alhamdulillah, usaha dan ikhtiar kita yang dianjurkan oleh manusia ini diteruskan. Ya, sebagaimana yang dianjurkan ilmu-ilmu itu menyekat dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupa, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita, melihat usaha kita, sejauh mana usaha kita itu dapat mengukuhkan tali persaudaraan kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma mendatangkan virus yang sangat-sangat kecil, sidang penonton sekalian. Tenteranya yang kecil itu pun kita masih lagi tidak mampu untuk mengatasinya dengan segala kekuatan ilmu dan keupayaan kemanusiaan. Namun demikian, bukanlah maknanya saya nak mengatakan bahawa kita tidak ada jalan, tetapi saya nak mengajak sidang penonton dalam wasiat yang kedua ini, umat Islam seluruh dunia sama-sama kita sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat, merenung apakah ujian dan cabaran yang sepatutnya kita lakukan sebagai umat Islam selain daripada usaha ikhtiar duniawi yang sedang kita lakukan ini untuk mengelakkan penyakit yang berlaku semakin berleluasa. Yang ketiga, sidang penonton sekalian, wasiat yang ketiga yang dinukilkan oleh penulis ialah yang ketiga, berdoa memohon perlindungan dari cubaan yang berat. Ya, cubaan ini ada yang ringan, ada yang berat. Jadi ini semua amalan-amalan yang dilakukan oleh para rasul, para anbiya, para mursalin, para tabi'in, para ulama semua. Jadi ini amalan kita. Sebab itu kadang-kadang saya katakan bahawa ujian yang berlaku pada hari ini, apakah ia suatu detik dan saatnya Allah nak melihatkan kita supaya renung kembali di mana kelemahan-kelemahan. Dengan segala kekuatan ilmu yang kita ada, mungkin kita lupa kepada Allah. Ya? Dengan kehebatan yang kita ada, berapa ramai orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu harus kita sama-sama berdoa, memohon perlindungan dari cubaan yang berat. Ya? Sebab itu doa-doa yang masyhur yang elok kita lakukan. Antaranya ialah Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, ya? Wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, hamba-Mu berlindung kepadamu dari cubaan yang berat, ya Allah, kesengsaraan yang sangat, takdir yang buruk dan juga kegembiraan yang besar. Ini semua suatu harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita ini tuan-tuan adalah merupakan sesuatu yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana pernah diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri memohon kepada Allah, yata'awwadhu, maknanya menghindari diri kita, a'udzubillah, maknanya yata'awwadhu min jahdil bala, daripada bala, daripada syaqa kita ini, iaitu perkara-perkara yang berat, yang kita tak mampu laksanakan. Pada hari ini tuan-tuan, kita nampak tak virus itu? Kita tidak nampak tuan-tuan. Kita tahulah kajian ilmu sains dan sebagainya, tapi berapa ramai orang yang boleh melihat sehalus perkara itu pun sebenarnya berat bila mana ia sampai kepada manusia, akhirnya menimbulkan kemudaratan dalam jiwa kita.
kita mohon kepada Allah. Wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Begitu juga dalam satu riwayat yang lain, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa-doa yang biasa, tuan-tuan, yang masyhur, yang kita sentiasa lakukan setiap kali kita solat, bahkan di dalam solat dan juga di luar solat. Pada hari ini kita dianjurkan oleh pihak kerajaan di bawah Jabatan Agama Islam untuk kita mengadakan solat hajat. Mohon kepada Allah supaya penyakit yang timbul pada hari ini dapat dikurangkan. Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah moga ia dikundurkan, dikurangkan kesakitan, kematian dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita sendiri tak mampu untuk berdepan dengan kebesarannya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sidang penonton sekalian, wasiat yang keempat, apa yang diperingatkan oleh penulis ini, tuan-tuan, iaitu sentiasa membaca doa keluar. Ini salah satu daripada wiqayah, pencegahan kita daripada wabak dan bala dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Sama ada kita tidur, bangun, berjalan, di mana-mana sentiasa ada virusnya, kalau bahasa mudah, ya. Di mana-mana pun ada kekotoran, tetapi kadang-kadang ianya boleh hilang begitu sahaja dengan pelbagai usaha-usaha kita. Tetapi yang kita hadapi pada hari ini adalah virus yang cukup membahayakan diri kita, yang juga merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang untuk menguji kita dan kita, sejauh mana usaha yang kita lakukan mendepani cabaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang keempat ini, tuan-tuan, ialah sentiasa membaca doa bila keluar rumah. Ini amalan, tuan-tuan. Ini semua diajar oleh para ulama kita, para asatizah kita sejak daripada dulu. Kecil-kecil saya masih ingat zaman kita belajar sekolah agama, doa-doa ini bukan setakat keluar rumah, masuk tandas, keluar tandas, berjalan, naik kereta dan sebagainya, makan, minum, semua itu diajar oleh para asatizah kita untuk sama-sama bersiap sedia daripada segala ujian dan cabaran yang timbul dalam kehidupan kita. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, ya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, doa yang pendek saja, tuan-tuan, tak susah. Kita bila keluar rumahnya, kadang-kadang kita keluar macam tu saja, ya, mentang-mentang nak pergi jalan keluar, kadang-kadang kita lupa nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah, ya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau nak tambah sikit bolehlah, al-aliyul azim. Maknanya kita bila kita berusaha, dah kunci rumah, ya, dah ikat macam-macam, dah tambat macam-macam, akhirnya kita berserah kepada Allah dengan nama Allah dan bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang diajar oleh para nabi dan para anbiya dan kepada kita semua. Diperingatkan juga oleh para ulama, ustaz-ustaz kita dulu, tentang bagaimana sifat dan sikap kita sebagai seorang Muslim yang terbaik. Sebab itulah perlu kepada kita untuk memahami sejauh mana sikap dan tindakan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tuan-tuan, wasiat yang kelima ialah memohon keselamatan kepada Allah pada pagi dan petang. Tuan-tuan, sebagaimana yang saya katakan di peringkat awal tadi, kita hidup ini 24 jam, tuan-tuan. Bangun tidur sehinggalah kita tidur balik, 24 jam pagi petang, kita ni kena sentiasa ingat kepada Allah. Kita kena ingat kepada Allah sentiasa. Segala amalan kita ini mestilah kita tahu bahawa sentiasa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wasiat ini juga dinukilkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi dan petang. Ya? Kita sama-sama doa. Doa ni panjang sikit lah, tak apa. Mungkin ada lah kita boleh baca lagi, kita kaji balik, kita tanya para asatizah kita, apakah doa-doa yang pendek-pendek, ya?
Tapi dalam tulisan buku ini saya menukilkan kembali, mengingat kembali apa yang ditulis, panjang sedikit lah. Mudah-mudahan ya. Doanya ialah Allahumma inni as'alukal afiyati fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwata wal afiyati fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa min shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ini umumnya menceritakan tentang bagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan dah sakit baru minta doa. Tak sakit lupa. Saya lah tu, bukan orang lain. Maknanya kita mohon kepada Allah afiah, kesihatan itu di dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah keampunan, as'alukal afwa wal afiyati fi dini, agama yang kita yakini ini tuan-tuan ya, wa dunyaya wa ahli wa mali, keluarga dan juga harta kita. Ini maknanya dalam kehidupan seharian 24 jam kita ini, kita mohon kepada Allah supaya kehidupan kita dijauhi daripada segala kemudaratan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan kita ni bekerja siang malam cari rezeki, tak cukup-cukup juga. Tak cukup-cukup juga. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin, yang saya kata mungkin, di sana keberkatan itu tidak ada kerana kita lupa untuk berdoa sepanjang masa. Kita berdoa, Alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah dapat rezeki. Ketika dapat rezeki, Alhamdulillah. Tak dapat rezeki, kita perlu. Jadi, maka barang perkara ini perlu sama-sama kita. Yang keenam tuan-tuan, wasiat yang keenam dalam wiqayah kita ini disebut oleh penulis ialah memperbanyakkan doa. Ya, doa ini satu kekuatan umat Islam. Ya, doa untuk kita membina diri kita ini menjadi manusia yang sentiasa dekat dengan Allah, tidak lupa kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang menukilkan tentang keperluan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya disebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Wa ma su'ila Allahu syai'an ya'ni ahabbu ilaihi min ayyus'alu al-afiyah." Mana kita minta kepada Allah keselamatan. Kita mohon kepada Allah kesejahteraan. Kita mohon kepada Allah, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dibukakan untuknya pintu doa, iaitu taufik untuk berdoa, maka ia telah dibukakan pintu rahmat Allah. Kita minta kepada Allah, artinya Allah bagi rahmat kepada. Maka ia telah dibukakan pintu rahmat. Ketika Allah diminta, tidak ada yang melebihi kecintaan terhadap doa meminta keselamatan kepada Allah. Masya Allah, hebat. Inilah dia kekuatan umat Islam. Bagaimana kita nak menjadi orang yang sentiasa meletakkan doa itu sebagai suatu jalan yang terus kepada Allah, tanpa perantaraan, tanpa renungan. Bila mana kita bangun untuk memohon kepada Allah supaya Allah memberi kekuatan kepada kita, ujian hari ini, COVID-19 ini datang kepada kita, kadang-kadang hari demi hari jiwa kita jadi rasa apa tuan-tuan, jadi rasa gementar ya. Besok macam mana, meningkat lagi ke masalah ini, tersebar lagi ke virus ini, kematian meningkat lagi ke hari ini. Apa yang boleh kita lakukan selain daripada kita berusaha ya, sebagaimana kita lihat pada hari ini, usaha pelbagai dilakukan oleh pihak pemerintah, oleh pihak rakan kita, pihak-pihak yang berkuasa. Jangan lupa tuan-tuan, usaha kita doa kepada Allah, solat hajat, minta keampunan daripada Allah. Allah yang izinkan segala apa yang akan kita dapat, insya-Allah. Rasulullah juga bersabda kepada kita, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahu bid-du'a. Sesungguhnya doa itu bermanfaat pada sesuatu yang telah terjadi dan dari sesuatu yang belum terjadi. Doa untuk kita mendapat penyelesaian yang telah terjadi
Bahkan yang belum terjadi pun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tidak perlu sekalian, berdoalah, kata Rasulullah, wahai hamba-hamba Allah. Jangan kita lupa doa sebagai senjata kita yang paling tajam, ikhlas kepada Allah. Yang ketujuh, tidak penonton sekalian, penulis mengatakan bahawa dalam kita menghadapi cabaran, ujian, wabak ini, menjauhi tempat-tempat tersebarnya wabak. Ini satu nasihat yang penting kepada ya. Terungkap dalam kisah sirah para sahabat ya. Ini panjang cerita tuan-tuan. Kita boleh, kalau ada sisi khas, kita bincang detail tentang sejarah. Pakar sejarah boleh bercerita perkara ini. Tentang hadis Abdullah bin Amir bahawa Umar radhiyallahu anhu pernah berangkat ke Syam. Ini kisah zaman berlakunya ta'un. Kalau tuan-tuan pakar sejarah yang belajar tentang sejarah, tahulah berita ini bagaimana kisah yang berlaku, penyakit yang timbul dalam masyarakat Islam pada suatu ketika. Ini maknanya jangan kita keluar pergi ke tempat-tempat yang ada gejala-gejala penyakit-penyakit. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok hari ini maknanya nasihat-nasihat dari pihak berkuasa supaya kita duduk di rumah, contoh, jaga keselamatan, jangan keluar ya. Memang agak menyedihkan, memeritkan sebenarnya tuan-tuan, tetapi ini adalah sebahagian daripada ikhtiar kita sebagaimana yang diminta dalam hadis tadi. Maknanya bila berlaku sesuatu wabak, bala ini, maka kita jangan melalui tempat-tempat tersebut. Tempat ini merupakan sesuatu yang boleh mengundang kemudaratan kepada kita. Ya. Wasiat yang ke-8 sedang penonton sekalian, ya, sentiasa membuat kebaikan. Birrul ihsan, maknanya kita melakukan kebaikan, melakukan ma'ruf dalam kehidupan. Tuan-tuan lihat, alhamdulillah, ya, kita perhatikan bila berlaku saja COVID-19 ini, di mana-mana sahaja orang saling tolong. Saya perhatikan dalam kumpulan grup-grup saya perhatikan ramai di sana orang yang berlumba-lumba, maknanya nak melakukan kebaikan. Ini sebahagian daripada wiqayatul lil waba lil bala, ya, untuk kita melakukan kebaikan. Dalam kita melakukan kebaikan itu adalah sebagai ubat kepada kita menghadapi wabak yang sepatutnya. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah SAW bersabda, al-ma'ruf ila nas yaqi sahibaha masari'us su' wal afat wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya wa hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Perbuatan yang baik dapat menghindarkan pelakunya daripada kematian yang buruk, berbagai penyakit dan bencana. Orang yang berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat nanti akan dibalas dengan kebaikan. Ramai di luar sana, alhamdulillah, ya, buat tabung, kumpul wang, bantu rakan-rakan, bantu petugas-petugas hospital, apa yang disebut sebagai apa tuan-tuan? Frontliner, ya. Frontliner kita yang berusaha untuk menyelamatkan, usaha-usaha kita ini menyelamatkan daripada penyakit, bantuan makanan, orang-orang miskin. Kita lihat hari ini tuan-tuan, sangat menyedihkan. Ya, bila kita keluar tengok orang miskin tak dapat kerja, pejabat tutup, sebagainya, tak boleh keluar. Jadi ini mengundang sesuatu yang ketidakselesaan di kalangan masyarakat. Bukankah itu suatu ujian Allah kepada kita? Maka sebab itu kita kena saling tolong-menolong. Ya, ada orang yang tak boleh bekerja, tak ada rezeki, yang meniaga dan sebagainya. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak uji tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9 tuan-tuan, wasiat yang ke-9 dalam kita menghadapi wabak ini, ya, mengerjakan qiyam, ya, qiyamul lail. Ya, tuan-tuan sidang penonton sekalian, saya bukanlah orang yang terlalu rajin berqiyamul lail, tetapi gunakan kesempatan, kesedaran kita, ya, pada hari ini kita berdepan dengan wabak COVID-19. Ambil kesempatan. Sudahlah kita tidak digalakkan ke masjid untuk berjemaah kerana faktor-faktor sedemikian. Gunakan kesempatan qiyam kita, kesempatan 5-10 minit setiap hari sebelum kita solat subuh untuk kita bangun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bahkan dunia kita
daripada kebutuhan yang mungkin boleh mengundang keburukan. Sebab itulah hadis yang diriwayatkan oleh Bilal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamul lail, biqiyamil lail. Fa innahu dabbus salihin qablakum wa inna fi qiyamil lail qurbatun ila Allah wa minhatun 'anil ithm wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda'i 'anil jasad." Banyak manfaatnya daripada kita melakukan qiyamul lail ini, kebaikan, suatu amalan para salihin kita dulu, para alim ulama kita. Kalau biasa tuan 2 rakaat saja, 3, 4, 5 sebagainya, simple, tak susah. Mohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan negara kita, dunia kita dan masyarakat kita daripada penyakit yang sedang menimbulkan cabaran. Dan yang terakhir, sedang penonton sekalian, wasiat yang ke-10 itu dinukilkan oleh penulis, iaitu menutup tempat makanan dan minuman. Ini macam something pernah dengar, tak pernah dengar kan? Tuan-tuan sedang penonton sekalian, kalau kecil-kecil dulu, saya masih ingat atuk nenek saya pernah kata, selepas makan, makanan jangan terlangak. Ini bahasa orang Perak lah, terlangak tu terbuka. Terbuka, mesti tutup makanan tersebut, supaya jangan ada kekotoran, jangan ada najis-najisnya, habuk-habuk masuk. Tetapi hakikatnya Islam bukan setakat najis ataupun keburukan, bahkan ianya juga merupakan suatu petanda kalau kita tidak memelihara makan minum kita daripada ditutup, ia juga boleh membawa kepada keburukan bala kepada manusia. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau pernah bersabda, hadis ini riwayat hadis Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Ghattul ina wa awqus siqa fa inna fis sanati laylatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita aw siqa'in laysa alayhi wika illa nazala fihi min dhalikal waba." Apa maknanya tuan-tuan? Tutuplah makanan dan minuman kalian, kerana setiap tahun ada satu malam di mana wabak itu akan turun. Setiap kali wabak turun, mendapati makanan atau tempat tidak ditutupi, maka ianya akan masuk tuan-tuan ke dalam. Ini suatu peringatan Nabi SAW untuk kita sama-sama berdisiplin, berperaturan dalam kehidupan kita. Kerana kita tahu sidang penonton yang dirahmati Allah, para sahabat kita, seakan-akan saya di luar sana, untuk sama-sama kita renung di mana kedudukan kita. 10 wasiat peringatan yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak ini sebagai suatu renungan bersama kepada bagaimanakah yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran wabak yang kita hadapi pada. Sidang penonton sekalian, marilah sama-sama bersama-sama dengan saya, kita semua ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, dalam kesempatan semuanya kena duduk rumah ni, semuanya kena tak boleh keluar, saling kita bekerjasama sama keluarga, merenung kembali kesilapan, kelemahan, kekurangan yang kita ada di rumah ini, untuk sama-sama kita angkat tangan kita, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ujian wabak COVID-19 ini akan terus dihindarkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kesenangan, ketenangan, kekuatan, dan kita dapat terus melakukan segala kebaikan kita di dunia ini. Akhir sekali sidang penuntut rahmat Allah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga apa yang kita lakukan ini sesuatu yang dapat memberi ubat kepada kehidupan. Jangan sampailah kita mempermain-mainkan segala perkara yang berlaku. Saya perhatikan di luar sana ada orang tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik, mempermain-mainkan ujian penyakit yang ada pada ini dengan segala kata-kata yang cukup menyakitkan. Janganlah sampai kita ini menggegarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukanlah nak menganjurkan kita ini sekadar berdoa tanpa ikhtiar. Saya percaya bahawa pakar-pakar kita, orang-orang hebat dalam negara kita ini, semuanya sedang berusaha untuk menghindari penyakit ini.
tetapi bagaimana peranan kita sebagai umat Islam, manusia semuanya, berikhtiar yang lebih baik selain daripada usaha-usaha manusiawi yang kita nampak di depan mata kita. Jangan lupa untuk kita juga memperkuatkan keimanan kita, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama dilindungi daripada wabak dan bala, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dapat sama-sama melakukannya. Moga-moga ianya dapat menjadi kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, anugerahilah kami kesejahteraan ya Allah. Anugerahi kami dengan kekuatan ya Allah. Jauhilah kami dari segala keburukan ya Allah. Jauhilah kami dari segala kesakitan yang Kau telah anugerahkan kepada kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, sungguh besar sekali ujianmu kepada kami di dunia ini ya Allah. Jauhilah kami daripada segala mara bahaya, malapetaka, bala dan wabak di dunia ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah memberi kami kekuatan untuk menemui diri kami ya Allah. Jauhilah kami daripada segala kemaksiatan ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jauhilah kami ya Allah daripada segala penyakit-penyakit virus yang sedang melanda diri kami, keluarga kami dan juga seluruh negara kami ya Allah. Jauhilah dan ambillah kembali ya Allah ujian ini ya Allah. Semoga kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai hamba-Mu ya Allah, dapat melaksanakan tugas kami sebagai hamba-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, untuk sama-sama kembali kami memakmurkan masjid kami ya Allah, untuk sama-sama kami memakmurkan segalanya yang berlaku di dunia ini ya Allah, tanpa perasaan takut, perasaan sebagainya yang boleh merosakkan diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya kami mengetahui segala perkara yang Kau anugerahi kami ada ibrah dan hikmah ya Allah. Taburilah perasaan jiwa kami, ketenangan di rumah-rumah kami, bila mana kami berada di rumah kami dengan keluarga, anak-anak istri kami ya Allah, dan seluruh keluarga rakan-rakan kami. Anugerahilah kesejahteraan, sakinah dalam hati kami ya Allah, untuk terus sentiasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu sentiasa beriman, bertakwa, dan menyadari bahawa ujian yang Kau anugerahi ini suatu yang besar artinya dalam kehidupan kami. Dan janganlah Engkau jatuhkan hati kami dalam perasaan riak dan bongkak ya Allah. Jauhlah kami dari segala perkara yang boleh merosakkan diri kami, dan jadilah kami di kalangan hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada keberkatan. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu lagi dalam sesi dan seri yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.